Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kerana kita dapat berkumpul pada tengah hari ini, kerana kita ingin membincangkan satu tajuk yang mungkin menarik. Pada asalnya tajuknya adalah mental illness from Islamic perspective. Tetapi setelah difikirkan kembali, saya bersama dengan Dr. Nick merasakan kita patut membincangkan satu isu yang lebih contemporary dan lebih menarik dibandingkan dengan mental illness from Islamic perspective tersebut. Jadi kita telah menukar tajuk kepada perbincangan, ini bukan lecture ya, perbincangan berkenaan dengan merisik keturunan, perkahwinan dan juga zuriat. Tajuk ini dipilih kerana ianya sangat bersangkut paut dengan apa yang berlaku di dalam hidup kita pada ketika ini. Setiap orang akan melalui zaman kanak-kanak, remaja, dewasa, berkahwin dan menghasilkan zuriat. Dan zuriat inilah yang akan kita bincangkan pada tengah hari ini. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan perkahwinan, ya, semua orang seronok nak berkahwin, ya. Tapi ketahuilah bahawa perkahwinan itu merupakan sebuah institusi yang sangat mulia daripada pandangan Islam. Perkahwinan merupakan asas sesebuah keluarga. Perkahwinan juga akan menentukan bagaimana generasi seterusnya akan dilahirkan. Dan generasi seterusnya itulah yang akan menentukan sistem kekeluargaan untuk sistem ummah yang lebih besar. Dan ummah tersebut akan menentukan hala tuju negara kita. Lihatlah betapa pentingnya subset daripada sebuah perkahwinan, mungkin perkahwinan yang sangat kecil, tetapi dia menjadikan kepada satu sistem yang sangat besar untuk negara. Okey. Dan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah dalam lingkungan USIM ni kita rasa seronok melihat anak-anak mudanya baik-baik belaka. Tapi cuba kita berjalan ke Bukit Bintang, ya, ke certain tempat di Kuala Lumpur, kita merasa takut, adakah kita, generasi masa depan negara kita adalah begitu? Jadi itu yang kita risaukan. Dan apabila kita berbicara berkenaan dengan perkahwinan, perkahwinan itu bukanlah kita katakan hanya akad dan nikah sahaja. Sebab kita perlu mengambil kira perjalanan yang jauh sebelum akad nikah tersebut. Kalau kita lihat bahawa perkahwinan itu daripada segi ikatan ataupun membuat satu kesimpulan antara dua lelaki dan perempuan. Dan kita tengok zaman sekarang ni dah ada perkahwinan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Betapa rosaknya manusia pada ketika ini. Dan daripada segi syaraknya, suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan batas hak dan kewajipan serta bertolong-tolongan di antara seorang lelaki dan perempuan yang antara keduanya adalah bukan mahram. Jadi ikatan perkahwinan yang suci itu menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan tadi. Dan perkahwinan ini merupakan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digalakkan di dalam Islam serta dituntut
oleh hukum syarak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, nikah itu adalah sunnahku, dan maka barang siapa membenci sunnahku, maka sesungguhnya ia bukan dari golongan aku. Hadis yang diriwayatkan oleh daripada Ibnu Majah. Dan tuntutan perkahwinan itu sendiri, firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan berasa tenang dan tenteram kepadanya, dan dijadikannya antara kamu perasaan kasih sayang. Dan juga perkahwinan itu merupakan adalah sunnah kepada semua para nabi dan rasul, di mana sebagai firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum kamu, dan kami menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan. Kalau kita lihat di sini bahawa perkahwinan itu bukan hanya kerana nafsu, tetapi ada tujuan-tujuan yang tertentu yang dihalalkan untuk melahirkan zuriat dan keturunan, dan perkahwinan itu juga merupakan satu ibadah yang menyempurnakan sebahagian daripada agama. Apabila telah berkahwin seorang hamba itu, maka dia telah memenuhi separuh agamanya. Maka bertakwalah dia kepada Allah pada separuh yang belum disempurnakannya lagi. Hadis riwayat Baihaqi. Di mana perkahwinan ini juga adalah satu institusi yang melatih untuk menyuburkan kehidupan sebagai seorang yang bertanggungjawab, sebagai seorang parents, ibu bapa. Dan perkahwinan itu juga seharusnya menimbulkan sikap bertanggungjawab. Dia semacam seolah-olah satu institusi yang melatih orang yang berkahwin daripada tak tahu apa-apa tentang perkahwinan dan kekeluargaan, akhirnya menjadi seorang yang lebih baik. Persoalan yang harus kita tanya kepada diri kita yang dah berkahwin dan yang nak berkahwin, di mana bermulanya atau terbentuknya keluarga yang bahagia itu. Kita selalu berdoa, mungkin beberapa kali setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Kalau kita tengok doa yang kita selalu baca pada hari-hari, dia terbagi kepada tiga aspek, tiga kumpulan, iaitu kepada isteri-isteri, kepada zuriat anak-anak kita, dan juga kepada kita sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau kita melihat doa ini adalah berkenaan dengan satu pembangunan institusi keluarga yang sangat cantik, yang mungkin kita seharusnya meneliti bagi setiap ketua keluarga. Dan Islam telah menggariskan kesemua perjalanan perkahwinan itu dengan panduan-panduan tersendiri. Begitu detail Islam itu, sehingga kan untuk mencari jodoh telah diadakan garis panduan yang jelas, sebagaimana hadis Sahih Bukhari. Maksudnya adalah dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara. Pertama, kerana hartanya. Kedua, kerana keturunannya. Ketiga, kerana kecantikannya. Dan keempat, kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya engkau akan beroleh keuntungan. Tapi pada skop perbincangan pada hari ini, kita akan membincangkan lebih kepada keturunannya. Kenapa keturunan itu patut diberi penekanan di dalam pemilihan jodoh selain daripada agama tadi, iaitu untuk melihat nasab keturunan yang baik yang akan dihasilkan daripada perkahwinan tersebut. Dan kita untuk melihat baik lelaki ataupun perempuan calon perkahwinan kita tersebut, bagaimana calon itu dibesarkan di dalam persekitaran keluarga yang berbagaimana. Adakah keluarganya yang berhemah tinggi? Adakah keluarganya yang beragama? Adakah keluarga
keluarganya yang mulia? Adakah keluarganya mempunyai penyakit-penyakit yang tertentu yang boleh diwariskan, ataupun ada isu-isu sosial, contohnya sebagai mak ayahnya penagih dadah ke macam tu, yang kita tahu ianya boleh diwariskan kepada anak-anak mereka. Jadi itu yang harus kita lihat di dalam konsep memilih, salah satu konsep memilih jodoh yang akan saya sebutkan selepas ini. Dan Islam menggariskan peraturan-peraturan kepada umatnya, iaitu untuk menjaga kemaslahatan hidup mereka, dan tujuan ini terkandung di dalam yang dipanggil sebagai maqasid syariah. Dan terdapat 5 matlamat utama dalam perundangan Islam bagi menjaga kepentingan syarak tersebut. Pertama, memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dan insya-Allah kita akan bincang memelihara keturunan itu sebagaimana skop topik kita pada tengah hari ini, di mana Islam sangat menekankan keturunan yang macam mana yang ingin kita bawa ke dalam institusi keluarga kehidupan kita. Islam sangat memandang institusi perkahwinan ini dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Zuriat dan keturunan mereka mestilah terpelihara nasabnya dengan cara yang bermaruah. Kesan daripada perkara ini dilahirkan syariat perkahwinan dan hukum kekeluargaan. Begitu juga dengan pembinaan sebuah keluarga berdasarkan kepentingan maqasid syariah tersebut. Dan sebagaimana saya katakan tadi, proses ini bukan setakat akad dan nikah, tetapi sebelum itu daripada proses mengenali merisik tersebut. Hari ini merisik dah berubah, konsep merisik tersebut hanyalah sebagai syarat sahaja, iaitu kita sepatutnya mengenali siapakah yang ingin kita bawa ke dalam institusi keluarga kita. Siapakah ayah atau mak bapa pasangan kita tersebut yang ingin kita jadikan dia sebagai part of our family. Orangnya bagaimana? Adakah dia menempati sebagaimana saranan Nabi tadi, dan bagaimana keturunannya? Dan juga Islam tidak menggalakkan untuk kita berkahwin dengan saudara kita yang rapat. Saya tidak ingin bercakap dengan daripada skop genetik secara detail, tetapi apabila kita berkahwin dengan saudara kita yang rapat, genetik kita lebih kurang sama dengan saudara ataupun sepupu kita. Jadi dia tidak dapat menampung kelemahan di dalam struktur genetik kita yang ada. Jadi itulah sebabnya Islam tidak menggalakkan untuk berkahwin dengan orang yang ataupun saudara yang rapat dengan kita. Dan balik kepada merisik tadi, kalau secara tradisional, secara biasa orang merisik, kita nak tahu dia ni dah bertunang ke, dia ni dah berkahwin ke, begitu sahaja. Tapi sebenarnya merisik ni sepatutnya lebih daripada itu. Kita sepatutnya melihat bagaimana struktur pembangunan keluarga pasangan kita tersebut, bagaimana personality ataupun behavioral yang ada di dalam struktur keluarga kita tersebut. Adakah ianya akan memberi satu tambah baik kepada struktur keluarga kita? Dan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, apabila seseorang daripada kamu ingin meminang seorang perempuan, tidaklah salah melihatnya dahulu, jika tujuan melihat itu untuk meminang walaupun tidak diketahui oleh perempuan tersebut. Jadi di sini kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menggalakkan kita untuk kita melihat pasangan kita sebelum kita mengikat tali pertunangan atau perkahwinan dengan beliau.
Dan ini bukan hanya terjadi applicable kepada lelaki sahaja, tetapi begitu juga kepada pihak perempuan, di mana seorang perempuan juga berhak untuk melihat lelaki yang ingin dikahwininya bagi memastikan keadaan lelaki tersebut supaya tidak dia menyesal di hari kemudian. Dan isu dia ingin saya bawa di sini adalah kenapa keturunan itu menjadi salah satu pedoman untuk kita memilih pasangan. Dan saintis mendapati banyak penyakit-penyakit daripada sudut kesihatan run in the family, maknanya diwarisi daripada keluarga dan sangat berkemungkinan ianya adalah diwariskan daripada sudut genetik. InsyaAllah saya akan sambung dapatan daripada study tersebut selepas ini, dan saya buat masa ini saya serahkan dulu kepada Dr. Nick daripada PKU untuk menyambung perbincangan kita. InsyaAllah dipersilakan. Terima kasih Prof atas perbincangan yang sangat menarik itu. InsyaAllah saya akan menyambung sedikit tentang macam mana kita nak membina satu keluarga yang bahagia. InsyaAllah dalam konsep kekeluargaan Islam ni, kita akan perlu membina satu perkara yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah satu konsep di mana kekeluargaan Islam itu dibina, dan ia perlu dikekalkan. Kita dah bina ni, dan juga untuk mengekalkan institusi kekeluargaan itu perlu ada satu proses di mana sakinah ini adalah dalam erti kata lain iaitu ketenangan ataupun security. Kita rasa selamat, kita rasa tenang di dalam keluarga tersebut. Mawaddah itu adalah kasih sayang, kebahagiaan, kasih sayang di dalam kekeluargaan tersebut. Dan rahmah ni adalah rahmat daripada Allah SWT. Contohnya seperti zuriat, itu adalah daripada rahmat daripada Allah SWT. Itulah konsep yang perlu dibina dalam kekeluargaan Islam. Okey, ada satu studi macam mana kita nak mengekalkan, membina konsep sakinah, mawaddah, warahmah di dalam Islam. Perlu ada 4 elemen dalam kekeluargaan untuk membina sakinah, mawaddah, warahmah ni. Okey, pertama sekali adalah kekuatan fizikal, yang keduanya adalah kekuatan spiritual dan mental, yang ketiganya adalah kekuatan rohani, dan yang keempat jarang orang bincangkan iaitu kekuatan keuangan. Okey, saya cerita sesuatu. Kekuatan fizikal kita, jika seperti Prof maklumkan tadi, macam mana kita nak berisik, nak mengenal orang-orang tersebut, calon pasangan kita, maka waktu kita berkeluarga nanti, kalau kita ada kekurangan, pasangan kita yang perlu kita tegur. Kalau pasangan kita ada kekurangan, kita perlu membina pasangan kita. Contoh saya ambil dalam keadaan kita sekarang kan, zaman kita sekarang, zaman teknologi gadget ini, kita dapat akses kepada semua maklumat dalam keadaan yang sangat senang. Dan keadaan kita sekarang ini, handset sentiasa berada bersama dengan kita, sehingga kan handset itu adalah satu kewajipan dan keperluan dalam kehidupan kita. Daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur pun, handset itu sentiasa berada dengan kita. Maka di sini telah berlaku satu revolusi kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat dunia sekarang ini. Saya nak ambil contoh satu perkara yang amat serius berlaku dalam dunia kita sekarang ini, di mana apabila kita gadget, handset ni berada bersama dengan kita dalam keadaan yang lama, okey, pola makanan kita akan berubah, pola tidur kita akan berubah, pola sosial kita akan berubah. Tiga perkara ni yang sedang berlaku, dan pola-pola ini sebenarnya menyebabkan kerosakan kehidupan kita, terutamanya satu, kerosakan kesihatan, dan akhir sekali selepas banyak masa berlalu ni, lama-kelamaan genetik kita juga akan berubah. Saya nak ambil contoh satu, pola tidur kita. Kebanyakan kita sekarang ini kena menghadap dulu handset untuk tidur. Nak tengok Facebook dulu, kalau ada masa nak tulis artikel sikit ke apa kan. Dalam waktu kita duduk tengok handset, sebenarnya waktu
waktu tidur kita sebenarnya telah dianjak sedikit demi sedikit. Dulu waktu kalau sebelum ada handset handset ni, boleh kita tidur jam 10, jam 9 tu kira dah zaman kita kecil-kecil dulu, zaman mak ayah kita pukul 9, pukul 10 tu kira macam dah lewat sangat sebenarnya. Tapi zaman sekarang ni pukul 12, pukul 1 tu masih dikira awal lagi untuk tidur. Maka di sini saya ambil satu artikel Dr. Hamzah Al-Hamzani menyatakan bahawa waktu tidur yang paling berkualiti sebenarnya bukan 6 hingga 8 jam, tapi waktu tidur yang berkualiti seperti Imam Syafi'i amalkan adalah hanya 3 jam sahaja. Tapi waktu yang tepat itu untuk kita dapat tidur yang berkualiti, kita panggil deep sleep, adalah antara jam 10 hingga jam 2 pagi. Itu waktu yang kata paling berkualiti, di mana 1 jam waktu kita tidur dalam tempoh waktu tersebut bersamaan dengan 3 jam kita tidur dalam waktu-waktu yang lain. Okey, tadinya contoh kita pernah kalau terlelap sekejap pukul 9 pagi, 9 malaman, bangun pukul 2 pagi tu rasa dah segar dah badan, sebab kita dah berada dalam satu zon tidur yang sangat berkualiti. Okey, satu keadaan yang amat membimbangkan disebabkan oleh kita melihat handset yang terlalu lama. Handset kita ni dikeluarkan satu cahaya Blu-ray nama dia, cahaya biru yang kita tidak nampak, kita hanya nampak pada skrin saja. Tapi Blu-ray ini, cahaya biru ini merosakkan melatonin. Melatonin adalah hormon yang memberikan satu keseimbangan badan dari sudut menjaga perkembangan kehidupan. Hot growth hormone yang keduanya adalah untuk kita panggil rantaian tidur kita. Kita senang tidur kalau ada hormon melatonin ni, dan juga untuk antioksidan untuk jaga kesihatan tubuh badan kita. Keadaan sekarang ini kita duduk bersama dengan handset waktu malam, menghadap lama handset. Satu, kita punya hormon untuk tidur kita telah banyak makin menurun. Kemudiannya kita punya rhythm waktu untuk tidur kita juga telah bertukar. Maka lama kelamaan, benda ni bukan berlaku sedikit-sedikit, lama kelamaan habit ataupun tabiat yang tidak begitu sihat ini akan menyebabkan kadar kesihatan kita akan menurun. Maka kalau kita dulu bangun pukul 4, pukul 5 pagi dah rasa sihat, maka sekarang ini tidur bangun pukul 6 pagi pun masih tak rasa macam tak fresh lagi. Satu kajian juga Dr. Hasan Al-Hamzani juga lihat kenapa Nabi melarang untuk kita tidur selepas waktu fajar ni. Lepas waktu fajar ni, satu lagi hormon untuk kawalan stres ni, iaitu hormon serotonin, dikeluarkan banyak pada waktu ni, waktu fajar ni, jam 7 hingga jam 10 pagi. Kalau kita tidur waktu ini, 1 jam kita tidur ni, 1 jam kita tidur, dia kena tidur sehingga 3 jam. Dia melarat sehingga 3 jam. Contohlah kita tidur pukul 7 pagi kan, bangun-bangun pukul 10, tapi badan rasa penat sangat sebab kita kena tidur 3 jam dalam keadaan tersebut. Maka rhythm, maka kesihatan kita juga akan merosot. Itu dalam satu aspek, dalam dalam keadaan rhythm tidur kita. Yang kedua, saya nak sentuh dari sudut pemakanan kita. Kita sering melihat dinyatakan untuk mencari makanan yang halal, tapi kita jarang untuk kita menyebut untuk kita mencari makanan halal dan thayyiban. Halal ni adalah berkaitan dengan kita dengan Allah SWT. Kita dengan Allah SWT saja untuk halal ini. Tapi untuk thayyib, makanan yang thayyib ni untuk kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri, di mana kesihatan ni adalah antara 5 perkara yang kita kena bertanggungjawab dan perlu dijawab di mahkamah Allah SWT kelak. Makanya nak cari makanan yang thayyib ni, sebab kalau nak cari makanan halal ni senang saja, kita cari produk apa-apa, tengok belakang tu ada cop halal, alhamdulillah halal. Tapi yang thayyib ni, macam mana nak mencari yang thayyib ni? Maka dalam institusi kekeluargaan lah paling senang untuk kita membuat dan juga membina satu kaedah pemakanan yang thayyib. Thayyib maksudnya kita boleh detailkan, oh ni kita makan kurangkan gula, banyakkan protein macam tu. Kalau kita makan makanan halal saja, banyak makanan halal, fast food banyak sangat makanan halal, tapi adakah itu adalah makanan yang kita panggil makanan yang thayyib, fast food tu? Kita lihat pola pemakanan kita sekarang ini lebih kepada makanan yang kata
ready made fast food dan juga sedap untuk dimakan, di mana kesedapan tersebut sebenarnya telah membunuh kita punya kesihatan kita. Itu dah sudut kesihatan fizikal. Kesihatan mental pula, walaupun kita berada dalam satu institusi kekeluargaan, tapi untuk kesihatan mental, untuk membina sakinah mawaddah warahmah ini perlukan satu interpretasi untuk kita mengekalkan keadaan kita melihat pasangan kita, kita bersama dengan pasangan kita, kita bersama dengan pasangan kita ni dalam keadaan sentiasa berada dalam tenang, keadaan sentiasa berkasih sayang. Maka untuk kesihatan mental ni kita perlu penuhi kesihatan dan juga kasih sayang antara pasangan kita. Saya nak ambil contoh lah. Kita orang lelaki ni jarang sangat nak kata lepas kahwin ni kata nak kata ayat-ayat manis bersama dengan pasangan kita, berlainan dengan waktu bercinta dulu. Inilah yang sebenarnya kita nak sebenarnya. Kita nak kekalkan balik. Contohnya lah, kalau kita pergi kedai tom yum tu, orang ambil order dia macam mana, Prof? Apa nak minum gapo, nak panjang je, dia lembut je, sedap je kita rasa tu. Orang kata lekat kita dekat kedai tom yum sebab sedap je rasa. Makan tu dah sedap, nak dengar habuan telinga pun kita sedap. So maksudnya pasangan kita ajarlah kita balik rumah, kalau balik rumah balik terus melete macam tu, cubalah cakap balik dengan dia, ini yang kita nak, cuba cakap lembut dengan dia. Yang lelaki pula, ni untuk orang perempuan ni, yang lelaki pula lemahnya dia di mana? Kalau kita dah pegang, dah gosok tu, cakap elok-elok tu, boleh kan? Tak minta 200 pun senang kan? So cakap elok-elok Cuba untuk kita membina semula mawaddah, kasih sayang di dalam kekeluargaan, untuk kata nak kekalkan keadaan berkasih sayang di dalam kekeluargaan. Dan juga dua lagi itu untuk kekuatan rohani dan juga kekuatan keuangan. Kekuatan rohani, saya nak ambil satu data yang agak membimbangkan. Data penceraian di dalam data pendaftaran kekeluargaan, penceraian di kalangan orang Melayu Islam 80% di kalangan orang-orang yang bercerai di orang Melayu Islam ni, mereka ini tidak cukup solat mereka, sama ada tak sembahyang langsung ataupun culas, ada yang tertinggal tak cukup dalam solat. So di sini menunjukkan bahawa kalau kita tak menjaga kita punya ibadah, tak menjaga hubungan kita dengan Allah Taala semasa dalam perkahwinan ini, rahmat Allah tu tidak susah untuk berada dalam keluarga kita. So itulah perlu kita jaga sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa saya serah sedikit kepada Prof pula. Okey, terima kasih Dr. Nik atas perbincangan yang menarik. Dan saya teruskan perbincangan saya tadi, iaitu tentang merisik dan juga genetik ya di dalam keluarga. Apa yang saya ingin bawa di sini adalah berkenaan dengan penyakit mental ni atau mental illness ni banyak disebabkan oleh warisan genetik ya, warisan daripada keluarga. Sebagai contohnya, satu studi yang sangat besar yang dipublish tahun 2013 yang dibiayai oleh National Institute of Mental Health USA. Dia melihat sehingga 33,000 pesakit, 33,000 pesakit ni bukan satu jumlah yang kecil, sangat besar. Iaitu dia melihat penyakit-penyakit seperti autism, attention deficit disorder, maknanya budak-budak yang sangat aktif tu, bipolar yang mood turun naik, penyakit kemurungan dan juga skizofrenia. Dan dia kontrol dengan 25,000 manusia yang normal. Dan studi ini dipublish dalam satu jurnal yang sangat masyhur iaitu The Lancet bulan Februari tahun 2013. Dia mendapati bahawa penyakit-penyakit ini dikenal pasti jin ni, tapi jin tu masih lagi ada kekeliruan di situ, tapi makin hampir untuk mengenali jin yang mana satu yang membawa penyakit ini di dalam keluarga tersebut. Jadi ini satu-satu petanda yang ataupun bukti yang jelas bahawa penyakit mental itu diwarisi daripada generasi kepada generasi. Berbalik kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, apabila kita ingin berkahwin,
apabila kita melakukan satu resikan kepada keluarga yang satu lagi tu, dan kita mendapati jin tersebut ada di dalam keluarga tersebut. Jadi di sini bukan untuk saya, hak saya untuk mengatakan jangan kahwin, tapi adalah untuk membuat satu mereka yang berkahwin itu untuk membuat satu pertimbangan bahawa patut ataupun tidak berkahwin, dan nak berkahwin pun tidak salah, tapi kena ada cara-cara ataupun prosedur tertentu yang perlu dilakukan untuk mengawal jin tersebut. Dan begitu juga dengan ketagihan dadah. Ketagihan dadah ni sebenarnya adalah satu penyakit warisan. Tak semua orang boleh jadi penagih dadah. Ramai orang pernah menghisap rokok, ramai orang pernah menghisap dadah, tapi tak semua menjadi penagih dadah. Okay. Tapi ada satu golongan-golongan manusia yang apabila dia mengambil dadah, walaupun dalam jangka masa yang pendek, akhirnya dia menjadi penagih dadah. Jadi itulah yang kita perlu screen ataupun saring sebelum berkahwin. Begitu juga dengan penyakit skizofrenia tadi. Kalau kita dapat chances ataupun peluang untuk orang-orang normal untuk mendapat penyakit ini adalah 1% sahaja. Tetapi apabila ada, contohnya macam ayah atau ibu pasangan kita tu ada penyakit skizofrenia ni, yang kita tengok selalu menjerit-jerit kat tepi jalan, buka baju, foto semua tu kan, chances dia dah menjadi hampir kepada 15%. Dan kalau dua-dua mak dan ayah dia, saya pernah ada kes macam tu ya, mak dan ayah dia dua-dua ada penyakit mental tersebut berkahwin, chances atau peluang untuk anak dia kena ataupun mendapat penyakit tersebut sehingga 50%. 50% ni tuan-tuan ni bukan satu number yang kecil. Maknanya kalau 50% tu, satu daripada dua anak dia akan kena penyakit tersebut macam tu. Jadi itu sebab kena ambil serius penyakit-penyakit keturunan ini. Jadi telah masuk hampir waktu. Jadi bagi saya itulah kesimpulannya, merisik itu adalah sangat penting, dan terima kasih. Sebagai pengakhirannya, satu keadaan di mana untuk kita kekalkan sakinah, mawaddah, warahmah ni, dan juga apa yang kita nak sebenarnya pengakhiran kita, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kita nak sebenarnya, kita nak ketenangan tersebut. Sebab apa? Sebab Allah dah panggil lah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah kepadaku, pengakhiran kita datanglah kepadaku dalam keadaan redatan diradai. Dan juga ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, datanglah dalam keadaan golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Allah offer kita masuk dalam syurganya. Alhamdulillah, insya-Allah semoga perbincangan kita pada kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.